Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa anshur 'alaina bi rahmatik wa zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya zal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak, pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merapatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya kita pada malam ni sama-sama dapat berkumpul di surau. Kita dapat menunaikan solat maghrib secara berjamaah dan alhamdulillah kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu ini Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatatnya sebagai amal-amal soleh. Baik, tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita menyambung pengajian kita berkenaan dengan ilmu miras, ilmu berkenaan dengan pembahagian harta pusaka, pembahagian harta pusaka daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati dan pergi kepada waris-waris yang layak. Baik tuan-tuan, untuk ilmu pusaka ni tuan-tuan dia ada tiga cabang ilmu lah. Pertama ilmu fatwa, yang kedua ilmu hisab dan yang ketiga ilmu silaturahim. Baik, ilmu fatwa ni kita dah belajar lah. Maksudnya ilmu fatwa ni hukum hakam berkaitan dengan faraid, iaitu hukum hakam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya siapa yang layak menjadi waris, kemudian kadar bahagian bagi waris-waris, itu semua adalah yang disebut di dalam ilmu fatwa. Ilmu silaturahim ni adalah ilmu yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan di kalangan waris, yang mana ilmu silaturahim inilah yang penting tuan-tuan. Akhirnya dengan adanya ilmu faraid ini, jadi saudara kita boleh kenal antara di kalangan saudara-saudara kita lah. Baik, yang ketiga ilmu yang berkaitan dengan ilmu hisab, iaitu ilmu kira-kira. Yang ni kita nak mula tengok malam ni lah tuan-tuan. Sebab kita dah tahu dah siapa yang layak jadi waris, tahu dah. Kadar bahagian bagi waris pun dah tahu dah. Macam mana kita nak kira pula. Sebab penghujung kepada pembahagian itu mesti kena ada pengiraan. Dan pengiraan inilah yang paling penting. Akhirnya harta yang ditinggalkan oleh si mati ini dapat pergi kepada kepada waris yang layak untuk menerima. Baik.
Tuan-tuan, izinkan saya berdirilah. Saya nak dengan papan putih ni. Baik, untuk yang dikatakan ilmu hisab ni tuan-tuan, dalam ilmu faraid, iaitu ilmu pengiraan. Jadi untuk mengira harta pusaka ni tuan-tuan, yang paling penting, dia ada step dia lah. Yang pertama kita kena kenal siapa waris. Itu yang penting. Itu yang kita duk belajar sebelum ni. Waris yang dikatakan ashabul furud, waris yang dikatakan asobah, waris yang dikatakan zawil arham, dan juga waris yang dikenali sebagai baitul mal. Itu waris lah. Kena kenal dulu siapa tu waris. Kemudian kadar dia, bahagian dia, fardunya. Tiap waris yang layak tu berapa fardunya, berapa kadar bahagiannya, berapa dia punya pecahan yang didapat. Sama ada yang disebut dalam Al-Quran ataupun yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Dah dapat tu, dia tak lengkap lagi. Dia kena ambil satu lagi kaedah disebut sebagai kena cari nombor asal masalah. Dia tak boleh, dah dapat waris, dah kenal waris, kemudian dah dapat dia punya kadar bahagian dia, terus dikira. Tak akan sempurna. Dia tak akan sempurna lah. Jadi untuk gambaran yang paling mudah lah tuan-tuan, saya ambil, yang pertama kalau nak mudah dalam ilmu pusaka ni tuan-tuan, dia kena buat lakaran. Dia kena buat lakaran. Dia tak boleh kita main duk benda tu ingat dalam kepala otak kita. Kita duk kira-kira kalkulit kat kepala, tak boleh. Melainkan kalau tuan-tuan memang otak geliga lah. Lebih geliga daripada minyak geliga. Tu boleh. Yang mahir pun tuan-tuan dia mesti kena lakar dalam kalau kita panggil dalam kotak lah, mudah. Okey, baik. Kalau dalam sekolah tuan-tuan, saya aja biasanya dia ada beberapa bentuk lah, itu terpulang. Kalau tuan-tuan jumpa kitab-kitab, kadang-kadang cara lakarannya berbeza-beza. Tapi dia punya konsep lebih kurang semuanya sama. Kalau saya di sekolah, saya akan ambil, kita akan buat kotak. Pertama, waris. Okey, baik. Yang kedua, dia punya fardu dia. Ketiga, kita akan letak dia punya asal masalah. Yang keempat ni baru kita letak saham dia. Yang kat sini baru yang last sekali kita panggil sebagai habuan. Istilah ni terpulang. Istilah ni terpulang lah kita nak sebut macam mana. Baik, ni sebagai contoh. Mesti kena buat macam ni. Baru kita boleh fahamlah. Okey, contoh. Kalau soalan dalam peperiksaan tu dia kata, seseorang meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri, meninggalkan 3 orang anak perempuan, meninggalkan ibu dan meninggalkan bapa. Jadi kalau kita tak lukis macam ni tuan-tuan, kita tak akan ingatlah benda tu. Macam mana kita nak kira ni? Jadi yang paling mudah kita tengok waris pertama tadi siapa kita si mati tinggalkan isteri. Si mati tinggalkan anak perempuan 3 orang. Si mati meninggalkan ibu, si mati meninggalkan bapa. Dia kena tulis begini. Jadi mudah. Okey, baik. Fardunya ni apa? Fardu ni bahagian dia. Bahagian dia yang kita duduk belajar tuan-tuan. Bahagian ni kat sini kita kena tulis nombor pecahan yang kita duduk belajar 1/2, 1/3, 1/8, 1/6, 1/4, 2/3, 1/3 baki, ataupun asobah, ataupun mahjub. Mahjub tu yang di dinding. Waris dia waris tapi dia terdinding. Yang ni yang kita kena letak kat sini. Contoh, kalau di sini, contoh tuan-tuan. Isteri dah buat apa? Agak-agak lah. Isteri dah buat apa tuan-tuan? Ingat lagi tak?
Isteri dia dua je, sama ada 1/4 ataupun 1/8. Tapi kalau dalam situasi macam ni, isteri akan dapat 1/8. Kenapa dapat 1/8? Kerana ada anak kerana ada anak. Tak kisahlah anak lelaki ke anak perempuan, kalau si mati meninggalkan anak, automatik isteri iaitu balu pada si mati, dia akan dapat 1/8. Baik, anak perempuan dapat apa? Hari tu yang kita duk belajar. Ingat lagi tak? Anak perempuan. Anak perempuan 3 orang. Tak ingat dah. Anak perempuan 3 orang, dia akan dapat 2/3. Anak perempuan, dia ada 3 keadaan. Pertama, dia boleh dapat 1/2 kalau dia seorang. Dengan syarat tidak ada anak lelaki. Maksudnya tidak ada adik-beradik lelaki lah. Tapi kalau dia anak perempuan lebih daripada seorang, 2, 3, 4, sampailah, tak kisahlah, dia akan dapat 2/3. Okey, baik. Ibu kepada si mati dapat apa? Ibu akan dapat 1/6. Ibu akan dapat 1/6. Ibu ni dia ada 3 keadaan. Dia boleh dapat 1/3, ibu boleh dapat 1/6 dan ibu boleh dapat 1/3 baki. Itu dia punya kedudukan lah. Macam mana ibu boleh dapat 1/3? Kat sini macam mana ibu pula dapat 1/6? Ibu dapat 1/6 kerana si mati meninggalkan anak perempuan. Jadi anak perempuan kepada si mati ni bagi ibu ni adalah cucu. Kerana ibu dapat 1/6 kerana si mati meninggalkan anak. Kerana dia ada cucu lah ni. Sebab tu dia dapat 1/6. Kalau anak perempuan ni tak ada, ibu dia akan dapat 1/3 ataupun 1/3 baki. Tengok keadaan dia. Tengok waris yang lain lah. Okey. Baik. Bapa dapat apa kat sini? Bapa dia akan dapat asobah. Apa makna asobah? Dia akan mendapat baki. Dia akan mendapat baki. Okey. Baik. Okey. Biasanya kalau pelajar saya tuan-tuan kat sekolah, dia yang kantoi kat mana? Kat sini ya. Dekat bahagian ni yang susah nak hafal. Sebab warisnya berpusing-pusing. Sebab ibu tiba-tiba macam mana boleh dapat 1/6? Kenapa dalam kes satu soalan ni ibu dapat 1/3? Tiba-tiba satu soalan lain ibu dapat 1/3 baki. Macam mana ni? Tu yang dia nak ingat kat situ yang susahlah kat situ. Okey, kat sini yang apabila kat sini tuan-tuan salah, maka secara automatik dia akan dapat sahamnya juga salah lah. Bahagian dia akan salah lah. Okay. Jadi kalau sahamnya salah, nanti habuannya pun dia akan salah lah. Okey, baik. Ini asas basicnya mesti kita kena buat. Sebab tu ini bahagian pengiraan. Pengiraan ni yang bahagian yang paling sukar lah sebenarnya. Dia kena duk mengira, belajar mengira baru boleh faham. Jadi kalau tuan-tuan ada harta jutaan ringgit sekalipun kat sini tuan-tuan, dengan ini saja dah boleh bahagikan kepada waris-waris si mati lah. Okey, baik. Jadi yang malam ni yang saya nak tunjuk pada tuan-tuan selain daripada ni, pertama yang ni lah saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Yang ni mesti ada. Ini basic dia. Ini basic lah yang paling mudah, yang paling ringkas. Mesti kena ada. Kalau tak ada yang ni memang susah. Walaupun hari ini ada teknologi. Tuan-tuan boleh buka laman web e-Faraid Majlis Agama Islam Selangor. Tuan-tuan buka aja dia ada keluar. Dia punya sistem pengiraan. Dia ada kotaknya, tuan-tuan letak aje lah waris si mati itu siapa. Nanti dia buat klik pengiraan, nanti dia keluarlah pengiraan dia.
dan dia dah keluar dia punya jumlah dia. Itu teknologi lah. Tapi kalau teknologi itu condemn, kalau teknologi itu kena scam contoh kan, dia kena balik kepada manual jugalah. Ini manual ni lagi dia punya basic dia lah. Okey, baik. Jadi yang nak kira ni tuan-tuan, mesti kena ada nombor asal masalah. Yang ni lah yang malam ni saya nak kenalkan. Asal masalah. Nombor asal masalah. Jadi apa yang dikatakan sebagai nombor asal masalah ni? Asal masalah ni adalah angka-angka paling kecil yang terbit daripada fardu atau cabang-cabang yang dapat diketahui darinya habuan harta pusaka waris-waris tanpa berlaku sebarang pecahan. Maksudnya asal masalah ni adalah angka kecil. Angka paling kecil yang terbit daripada fardu. Angka yang paling kecil yang terbit daripada fardu. Fardu kat mana? Inilah angka yang paling kecil yang terbit daripada fardu. Kalau kat sini yang terbit daripada 1/8, yang terbit daripada 2/3, yang terbit daripada 1/6 lah. Ataupun yang dengannya dia dapat mengetahui bahabuan harta pusaka. Nanti saya akan ajarlah sikit macam mana nak cari asal masalah. Cuma saya nak tunjuk dulu kat sini lah tuan-tuan. Contoh, asal masalah daripada 1/8, 2/3, 1/6 ni. Angka yang paling kecil. Dia kena basicnya tuan-tuan. Cara shortcut lah. Tengok kepada nombor pembawa dia lah. Nombor pembawa dia lah. 8, 8, 3, 6. Kalau dalam ilmu matematik dipanggil sebagai nombor gandaan sepunya sekecil. Dalam ilmu matematik lah. Nombor gandaan sepunya sekecil. Ingat lagi tak? Dulu belajar matematik tak? Dulu belajar ilmu hisab saja, matematik tak belajar. Itu dia yang dikatakan ilmu, yang dikatakan nombor gandaan sepunya sekecil. Jadi kat sini tuan-tuan, dia punya asal masalah nomornya adalah 24. 24. Ni basic. Macam mana nak dapat 24 nanti? Yang tu kemudian. Ni basicnya je tuan-tuan. Nak tunjuk pada tuan-tuan lah macam mana nak dapatkan pengiraan bagi pembahagian harta pusaka. Baik. Macam mana nak kira saham? Dah dapat dah nombor asal masalah. Daripada nombor asal masalah ni barulah kita boleh kira saham dia. Mudah aja tuan-tuan. 24 bagi 8 dapat apa? 24 bagi 8 dapat 3. Jadi 3 saham dia. 24 bagi 3, 8. 8 darab dengan 2, 6. 16. Okey. 24 bagi dengan 6, berapa? 8 darab 6 darab 4. Jadi 4. Okey. Baik. Jadi asobani baki. Jadi baki macam mana nak kira tuan-tuan? 16 campur 4, 20. 20 campur 3, 23. 23 sini asal masalah 24. Jadi kat sini bakinya adalah 1. Okey. Baik. Andai kata harta yang ditinggalkan oleh si mati ni 100,000. Macam mana nak kira, nak dapatkan habuan? Jadi 24. 100,000 ni tuan-tuan bagi dengan 24. Okey, 100,000 bagi dengan 24. Jadi satu bahagian 4,100, 4,166. 4,166. Jadi kalau ini untuk satu bahagian, kalau 3 bahagian, darablah dengan 3. Darablah dengan 3. Dapat 12,500.
4.166 darab dengan 16 sama juga 66.656 656 4166 darab dengan 4 1666 16664. Selesai masalah. Inilah dia punya bentuk pengiraan. Ini paling basic lah, basic. Yang paling basic lah. Yang paling mudah. Sebab warisnya tu mudah lah. Okey, boleh tuan-tuan. Setakat ni lah. Ini dah dia punya asas dia. Asas untuk pengiraan harta harta pusaka. Jadi yang paling penting tadi tu kita tengok dia punya waris, kita tengok dia punya fardu dia, berapa fardunya, kadar yang layak bagi waris dapat. Lepas tu kita dapatkan nombor asal masalah. Jadi daripada nombor asal masalah ni lah baru kita dapat perolehi saham-sahamnya. Dan daripada saham ni lah akhirnya kita boleh dapat habuannya, iaitu harta yang ditinggalkan itu berapa dia punya bahagian berdasarkan kepada saham. Okey, baik. Ada soalan setakat ini? Ini baru mukadimah saja. Boleh, tuan-tuan? Boleh faham? InsyaAllah. 24, macam mana nak dapat 24 ni? Okey, nak dapat 24 ni, dia nak dapat 24 ni berdasarkan kepada kita angka yang terkecil yang terbit daripada fardu. Yang daripada 8, 3, 6. Ini kita tengok matematik yang kita kira, tengok ilmu matematik tuan-tuan. Kita tengok CP 8. 8, lepas 8 berapa tuan-tuan? 8, 16. 16, 24. Sepir 3, 3, 6, 9, 12, 16, 18. Betul lah? Salah tu. 3, 6, 9, 12. Lepas 12? 15. 15, 8, 18, 21, 24. Sifir 6, 6, 12, 18, betul, 18, 24. Dalam ilmu matematik, nombor gandaan sepunya sekecil. Yang mana dijumpa tuan-tuan? 24, 24, 24. Kalau 8, kat sini ada 8 tak? Tak ada kan? 16, sini ada 16 tak? Tak ada. 3, kat sini 6, 6. Tapi kat atas ni ada tak 6? Tak ada. Jadi yang sama ni, inilah dia 24, 24, 24. Itu dari segi ilmu matematiknya lah. Tapi dari segi ilmu kaedahnya nanti kita akan lihat. Tapi inilah dia punya basic dia lah. Kalau dari segi ilmu matematik yang dikatakan ilmu apa, nombor gandaan sepunya sekecil. Inilah dia akan dapat. 6, 3, 8. Dia tengok nomor pembawa dia. Okey. Baik. Boleh tuan-tuan? Itu sebagai pengenalan awal lah. Contoh. Contoh. Contoh, kalau nombor pembawa, ni contoh. Dekat sini tuan-tuan tak boleh tengok. Contohnya kat sini berapa? 1/6 dengan 1/2. Agak-agak berapa? 1/6 dengan 1/2. Agak-agak asal masalahnya berapa tuan-tuan? 6. Ambil 1/6, ambil 1/2. 2, 4, 6. 6, 12. Ambil 6 lah. Jadi kat sini 6. Contoh itulah. Ataupun kita tengok lain pula.
Kat sini 1/6. Kat sini 1/3. Contoh. Agak-agak nombor asal masalahnya berapa tuan-tuan? Ha? Berapa? 6 boleh? 6 boleh tak? Boleh? 6? 6 pun boleh. Okey. Andai kata kat sini kita tambah pula 1. Kat sini 1/4 lagi. Okey. Jadi berapa asal masalahnya? 6, 3, 4. Kat sini kita ambil 12. Itu nombor pembawa dia lah. Ini shortcut lah tuan-tuan. Saya tunjuk yang shortcut dulu. Berdasarkan tanpa teori yang ada dalam kitab lah. Shortcut dia. Dari segi ilmu matematik. Okey, baik. Okey. Okey, kita lihat nombor asal masalah. Macam mana kita nak cari nombor asal masalah? Baik, nombor asal masalah yang saya sebut tadi adalah angka paling kecil yang terbit daripada fardu. Okey. Dan untuk mencari nombor asal masalah ni dia terbagi kepada dua, iaitu asobah dan fardu. Asobah dan fardu. Sekarang ni kita tengok dari segi fardu ni dia dalam bentuk asobah. Baik, contohnya gini tuan-tuan. Okey. A mati meninggalkan 5 orang anak lelaki. Anak lelaki 5 orang. Jadi fardunya apa tuan-tuan? Ini je waris dia. Tak ada yang lain. 5 orang anak lelaki. Jadi fardunya apa? Asobah. Anak lelaki ada ke dapat nombor pecahan? Tak ada kan? Anak lelaki dapat 1/2 ke? Tak ada. Anak lelaki dapat ke 1/3? Tak ada. Anak lelaki. Kita sebagai anak lelaki contoh kan? Kalau kita contoh, kita ni duduk sebagai anak lelaki bila? Kita ni sebagai waris anak lelaki tu bila? Apabila yang meninggal dunia ibu kita atau ayah kita. Kita akan duduk sebagai anak lelaki. Bila kita ni duduk sebagai seorang ayah, jika yang mati anak kita, anak lelaki kita ataupun anak perempuan kita meninggal, kita ni sebagai ayah. Bila kita ni duduk sebagai datuk, bila kita ni duduk sebagai waris datuk, apabila yang meninggal dunia cucu kita, kita layak sebab bapa kepada cucu kita dah mati dulu. Sebab tu kita layak. Kalau bapa kepada cucu kita hidup, kita ni sebagai datuk layak ke tak? Tak layak. Bila kita duduk sebagai waris adik-beradik lelaki, jika yang mati adik-beradik kita. Bila kita duduk sebagai waris yang tak layak, jika yang mati jiran kita. Tak ada hubungan apa-apa. Jiran kita mati, kita tak layak lah. Tu contoh lah. Jadi kat sini yang mati anak lelaki. Yang mati ayah ke, ibu ke, bapa. Yang waris yang ditinggalkan 5 orang anak lelaki. Jadi macam mana nak cari nombor asal masalah ni tuan-tuan? Okey, dalam keadaan ini dia terus merujuk kepada bilangan anak lelaki. Jadi asal masalahnya adalah 5. Asal masalahnya adalah 5 dan bahagian sahamnya seorang akan dapat 1, 1, 1, 1, 1. Kalau hartanya ada 100,000 dibagilah dengan 5. Seorang dapat 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000. Jadi 100,000. Asal masalahnya 5. Macam mana boleh dapat 5? Sebab dia anak
lelaki. Dia tak ada nombor pecahan. Ni kaedah pertama untuk mencari asal masalah. Nombor asal masalah jika warisnya hanya asobah lelaki saja. Boleh tak berlaku situasi begini tuan-tuan? Apabila seseorang itu meninggal dunia, anak yang ditinggalkan 5 orang. Anak laki 5 orang. Ataupun contoh, kalau seorang meninggal dunia, waris yang ditinggalkan hanya seorang saja anak laki. Jadi asal masalahnya berapa? Satu lah. Dia lah ambil semua. Sebab dia seorang saja anak lelaki. Baik. Itu yang pertama. Dia sebab di sini adalah asobah. Dia tak ada nombor pecahan. Dia hanya asobah saja. Baik. Kemudian kita tambah pula untuk kaedah yang kedua. Untuk kaedah yang kedua, apabila anak laki 5 orang, kemudian waris yang ditinggalkan ada anak perempuan 10 orang. Sekarang warisnya dah bertambah lah. Tadi anak lelaki 5 orang, anak perempuan 10 orang. Jadi fardunya tetap asobah. Sebab waris yang ditinggalkan hanya anak lelaki dengan anak perempuan. Dia dikenali sebagai waris asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi. Okey, baik. Asal masalahnya berapa tuan-tuan? Anak perempuan 10, anak lelaki 5. Jadi nombor asal masalahnya berapa? Berapa nombor asal masalah? Nombor asal masalah. Nombor asal masalahnya adalah 20. Mana datang 20? Mana datang 20 tuan-tuan? Dalam Quran kata yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Seorang anak lelaki bersamaan dengan 2 orang anak perempuan. Jadi anak perempuan 10, anak lelaki 5. 5 tu dibagilah dengan 2. Jadi 10 campur 10, 20. Asal masalahnya. Jadi cara pembahagiannya macam mana? 5 orang anak lelaki dia akan dapat 2 bahagian, 2 bahagian, 2 bahagian, 2 bahagian, 2 bahagian. Anak perempuan akan dapat 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 sampai 10 lah. Boleh. Jadi kalau harta yang ditinggalkan 100,000, 100,000 ni dibahagi dengan 20 lah. 100,000 bagi 20. Berapa tuan-tuan? 100,000 bahagi dengan 20. Satu bahagian 5,000. Jadi anak perempuan dapat 5,000, 5,000, 5,000. Anak lelaki dapat 10,000, 10,000, 10,000. Okey. Itu caranya. Ini yang dikatakan anak lelaki dapat separuh daripada, lebih daripada anak perempuan. Inilah bentuknya. Boleh faham? Tok Bilal. Macam berkerut je dahi. Ini yang paling basic, yang asas untuk 2. Untuk bahagian asobah. Ada soalan? Boleh? Kalau tak ikut faraid, nak ikut apa? Okey, dia dipanggil taharruj, muafakat. Tapi muafakat tu ada dia punya syarat. Kalau bawah umur boleh tak muafakat? Tak boleh. Sebab bawah umur
anak yang bawah umur, waris yang bawah umur, OKU contohnya, yang orang kelainan upaya, dia tak boleh memberikan persetujuan. Sebab dia konsepnya muafakat. Dia kena dapatkan persetujuan. Jadi contoh kalau waris tu ada 10, dia nak buat muafakat. Tapi kalau 10 itu semuanya cukup umur, silakan. Tak ada masalah. Kalau yang tak ada dalam 10 orang waris tu, 3 bawah umur, 8 dah cukup umur lah. Jadi yang 8 tu boleh buat cara muafakat, yang 2 tu dia akan tetap dapat bahagian secara faraid. Sebab dia tak boleh memberi persetujuan bawah umur. Dia belum ada, dia tidak ada, dia bukan disebut sebagai ahli tasarruf. Dia bawah umur. Dia tak boleh nak buat berfikir macam mana itu dan sebagainya. Sama juga tuan-tuan, kalau kita nak buat secara muafakat. Contohlah dalam 10 orang adik-beradik ni, tuan-tuan, semua dah cukup umur, tetapi 5 saja yang nak setuju muafakat. Yang 5 dia tak nak. Dia nak secara faraid. Adakah satu kesalahan? Tidak. Dia biasanya yang nak faraid ni siapa? Anak lelaki. Sebab dia tahu, sebab tuan-tuan dah belajar kan? Dah tahu, sebab dia tak akan dapat lebih daripada anak perempuan. Jadi adakah satu kesalahan? Tidak. Abang jangan macam tu, abang dah derhaka ni, abang dah. Tak. Itu hak dia. Tak ada masalah. Tapi kalau ada yang bawah umur tu tetap dia akan dapat faraid. Itu yang dikatakan taharruj lah. Permuafakatan. Muafakat tu ada kalanya boleh sama rata dan ada kalanya yang berhak tu menolak pun ada tuan-tuan. Dia tak nak. Aku tak nak sebab aku punya harta dah banyak. Aku kasihlah pada adik aku contohnya. Itu juga muafakat. Dia tidak semestinya mesti kena nak sama rata. Tak. Sama rata itu sebenarnya di bawah konsep muafakat. Kena muafakat dulu, duk pakat-pakat macam mana kita nak buat ni. Kena dapatkan persetujuan. Kalau semua tak setuju, duk bergaduh-gaduh, akhirnya kita terus faraid, senang. Kalau faraid terus, tak ada siapa nak melawan. Sebab perintahnya gitu. Sebab itu tuan-tuan, kalau dapat surat bicara untuk pergi perbicaraan pembagian harta pusaka, dalam surat tu biasanya dicadangkan sebelum datang bicara, ahli waris kena berbincang dulu, berpakat dulu. Nak bahagi harta peninggalan si mati ini dengan cara apa? Jangan pergi bicara, kat bilik bicara bergaduh. Yang tu confirm pegawai pembagi pusaka akan halau balik. Balik dulu. Kamu datang sini bukan nak dengar kamu bergaduh di sini. Kamu datang sini sebenarnya kami nak memudahkan kamu. Kalau kamu dah bincang pakat elok-elok, okey macam ni lah. Tuan kami nak ikut faraid. Senanglah dia. Kan? Ataupun kami dah berpakat, kami nak pembahagiannya secara muafakat, kami nak sama rata. Muafakat dulu, kita duduk bincang-bincang, semuanya setuju, biar pembahagian ni sama rata. Tapi jadi pegawai pembagi pusaka dia akan tanya dulu dengan yang lelaki, setuju ke? Sebab bahagian kamu tu akan dikurangkan, akan diberikan kepada perempuan. Dia kata saya setuju. Okey, selesai masalah. Sebab itu bincang dulu. Jangan datang bicara, kat sana baru nak bincang, kat sana baru nak gaduh. Confirm kena halau. Itu je. Tunggulah nanti 3 bulan, 6 bulan dipanggil semula. Sebab kita nak dapat turn tu tuan-tuan. Nak dapat giliran bicara tu makan masa. Jadi kalau kita dah ada perbincangan awal, dah ada kesepakatan, kita bicara tuan-tuan, semuanya mudah, 15 minit selesai.
15 minit je selesai tuan-tuan. Tak ada masalah. Maksudnya kita dah ada perbincangan awal lah sebelum kita masuk bicara. Itu dia punya tip dia lah tuan-tuan. Cara untuk pembahagian. Baik. Jadi berbalik kepada ini tuan-tuan, malam ni cukuplah dua kaedah untuk mencari nombor asal masalah berdasarkan kepada asobah. Maksudnya waris tu dalam kategori asobah tanpa ada waris yang lain dalam nombor apa waris yang ada nombor pecahan. Dia hanya asobah saja. Tadi anak laki seorang anak laki saja, sekarang ni campur anak laki dengan anak perempuan. Jadi inilah dia punya cara ni tuan-tuan. Baik. Ada soalan setakat ini? Ada? Sebelum saya tutup. Dia tak boleh lama-lama tuan-tuan. Nanti lagi berapi. Cukup sekadar ni cukup. Ini pun dah pening. Bilal kita pun dah berkerut dahi dah. Okey. Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, rasanya cukup sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ni, inilah antara kaedah untuk pengiraan tentang pembahagian harta pusaka. Baru apabila kita tahu ni, barulah kita faham insya-Allah. Okey, baik. Rasanya sekadar itu kita tutup majlis kita dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu